Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Kemudian ayat 101 hingga ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا 101 hingga 110. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. بسم الله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الذي
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdini wa saddidni bihaqqi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha tuan-tuan imam serta seluruh jawatan kuasa dan pegawai masjid, seterusnya muslimin dan muslimat yang memenuhi masjid pada malam ni, semoga kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Ta'ala mendengar doa setiap yang ada dalam masjid ni pada malam ni, insya-Allah. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya, radina billahi rabba. Kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina. Kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasula. Dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Sepuluh tahun yang lepas, kalau saya ceramah, saya akan cari orang muda. Sebab yang ramainya orang tua-tua. Tapi 2-3 tahun ni, subhanallah, bila ceramah, saya mencari-cari orang tua-tua. Tak ada, jadi tak ramai. Orang tua-tua jadi tak ramai, orang muda yang ramai memenuhi rumah Allah. Semoga ia satu tanda yang baik. Dan semoga ramainya, penuhnya rumah Allah merupakan berita gembira kepada pemimpin yang akan keluar satu hari nanti, iaitulah Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Apabila melihat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan pemuda-pemuda yang memenuhi masjid bersama dengan iman dan ilmu, bukan memenuhi masjid kerana semangat dan lawak semata-mata, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, hari ini dah masuk 2 lah, maghrib kan, 2 Muharram lah, 1444 tahun sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan saya dan kita semua. Kita takkan tengok Nabi dengan tubuh badan Nabi di dunia ini. Tak tengok dah. Takkan tengok tubuh hak ori tu, takkan tengok dah. Sebab Nabi telah pun wafat. Bukan 100 tahun, Nabi wafat 1400 tahun lebih kurang. Sangat lama dahulu Nabi wafat. Dan saat kita nak tengok Rasulullah dengan tubuh badan Rasulullah ni,
Yang paling dekat sekali ialah di padang mahsyar, ketika Allah mengembalikan semua ruh ke dalam tubuh. Walaupun tubuh-tubuh ini telah pun hancur dan reput, tidak berbaki tulang walaupun sejengkal. Tulang temulang dan juga darah itu akan dikembalikan dalam badan ini. Waktu tu kalau kita di mahsyar, kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kali pertama dengan mata kepala kita. Seperti mana tuan-tuan melihat saya dan kanan dan kiri, kawan-kawan depan dan belakang, muslimin muslimat malam ni, begitulah di mahsyar satu hari nanti. Ni dalam masjid ni baru 2000. Saya tak tahulah kalau duduk apa-apa ni jadi 3 kot. Ni baru 3000 orang. Baru 100 meter tapi kita dah tak nampak yang di belakang sana. Tuan-tuan yang duduk belakang dah tak nampak muka saya, nampak kecil je, tak jelas. Baru 3000, kalau 3 bilion, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kelihatan dengan mata kepala tuan-tuan, tuan-tuan kena duduk dekat dengan Nabi. Kena duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah permintaan harian kita. Itulah permintaan harian kita, dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab munafik takkan melihat Rasulullah di mahsyar. Orang kafir tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mahsyar. Mereka yang paling mengasihi Rasulullah sahaja yang akan bertemu dengan Nabi di mahsyar. Maka Nabi bagi tahu, selain daripada kecintaan kepada Rasulullah, lebih daripada itu juga adalah yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang belum ada tasbih, esok beli tasbih untuk berselawat. Tasbih digital pun tak apa, tasbih yang ini orang panggil tasbih apa? Manual. Kan? Tasbih biasa pun tak apa. Beli niat malam ni. Wahai Allah, mulai esok aku nak selawat sehari 1000 insya-Allah. Tasbih biarkan dalam poket selama kita berjaga dan belum tidur. Lagi duk jaga, bekerja ke dalam masjid ke, pergi ke market ke, bila pegang poket, pegang kunci motor, tersentuh tasbih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila tersentuh tasbih, baru sentuh, belum keluarkan, tiap-tiap kali tersentuh. Macam handphone kita duk sebut Shopee lah, Shopee. Saya heran dengar handphone sebut Shopee. Subhanallah, tak berhenti. Lebih banyak daripada menyebut Allah. Dia tak pelan pula tu, dia tak perlahankan pula tu. 2 minit Shopee, 3 minit pula Shopee. Subhanallah. Dia bawa dunia 24 jam mengiringi dia. Berazam untuk ada tasbih, supaya boleh berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi berhijrah, bila Nabi dakwah 13 tahun di Mekah, tak ramai masuk Islam. Tak sampai 300 orang masuk Islam di Mekah. Banyak yang berperang dengan Nabi, maksudnya yang memusuhi Rasulullah. Bila dah bumi Mekah tak boleh terima Islam, Allah arah Nabi Muhammad hijrah.
ke bumi yang lebih subur. Penduduk dia lebih lemah lembut. Di Mekah penduduk dia punya nature penduduk dia lebih keras. Bila saya belajar sirah, saya baca fakta ni. 2004 saya pergi umrah, lebih kurang saya tak ingat tapi lebih kurang tu lah 2004 waktu belajar di Syria, pergi naik bas je RM400 dah boleh buat umrah. 2004 belajar sirah dah waktu tu, sebab sirah habis tahun 1 pengajian, sebab dia mata pelajaran yang mudah. Tahun 1 dah habis sirah ngaji, tengok fakta Madinah penduduk dia lebih lemah lembut. Sebab tu dia lebih mudah menerima Islam. Sebelum Nabi hijrah di Madinah sudah ada ratusan yang masuk Islam. Ni tengok sirah ni, ini sirah. Masjid ni saya tak tahu ada sirah ke tidak. Saya insya-Allah ada pengajian sirah, ada alhamdulillah di masjid. Bila sampai di Mekah dan di Madinah 2004 dulu. 2004 tuan-tuan. Sekarang 2022. Betul apa yang macam kita belajar. Di Mekah orang dia lebih kasar, di Madinah orang dia lembut. Boleh dilihat dan boleh dirasai benda tu. Bila kita berurusan di kedai, berurusan dengan toke van, berurusan di kedai runcit, berurusan di kedai dobi, beza yang ketara di antara penduduk Mekah dan Madinah. Subhanallah. Tapi bila pergi tiap-tiap tahun sampai 2015, 2016, benda tu dah tak ada. Mekah dan Madinah penduduk Arab dia sama. Pi Mekah pun kadang-kadang kena tipu, pi Madinah pun kadang-kadang kena tipu. Pi Mekah pun kadang-kadang dikasari, pi Madinah pun kadang-kadang dikasari. Saya secara peribadi bila pergi 2015 saya dah tak tengok dah, suasana tu dah tak ada. Kelembutan penduduk Madinah saya dah tak jumpa. 2015, 2016 tak jumpa lah. Dulu awal-awal dulu masih ada lagi. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian Allah arah Nabi berhijrah dengan kisah hijrah yang semua orang dengar. Semua orang boleh bagi kuliah malam ni tentang kisah hijrah. Nabi hijrah dengan kawan baik, kawan yang masuk Islam, lelaki pertama yang masuk Islam, satu-satunya lelaki yang apabila Nabi tawarkan Islam, dia tak bagi tahu kepada Nabi selepas 3 hari aku datang balik bagi tahu jawapan. Satu-satunya yang masuk Islam ditawarkan pada hari yang sama Islam, masa yang sama terus masuk Islam, Abu Bakar ibn Abi Quhafah As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ni kawan baik Rasulullah. Sebelum menjadi Rasul telah pun berkawan. Sebelum jadi Rasul, kawan dah. Bukan main game sekali. Kita kawan maksudnya main game sekali, tengok wayang, tengok mat kilau sekali. Tu kau best friend lah. Pi mancing sekali, ride motor sekali, ni best friend. Rasulullah dengan Abu Bakar berjuang sekali, berhijrah sekali. Bila meninggal Abu Bakar, dikebumikan di tepi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawan baik beliau. Ni baru kawan akhirat. Sehingga ketika hidup Nabi letakkan tangan kanan dia di atas bahu Abu Bakar. Nabi kata, wahai Abu Bakar, begini kita masuk syurga. Macam ni. Subhanallah. Kawan akhirat, kawan yang setiap kali kita tengok dia, soalan pertama dia tanya, semayang lagi? Semayang dah 3.30 ni. Oh, dah lagi. Itu kawan akhirat.
kawan yang kalau kita tergelincir satu hari nanti wal'iyadzubillah dalam neraka, kawan ni yang ahli syurga ni, dia boleh cari kawan dia yang tak ada dalam syurga nanti untuk diselamatkan, diberi syafaat, tarik masuk dalam syurga. Sehingga ahli neraka kehairanan, adakah dia masuk syurga kerana dia anak Rasul? Apakah dia masuk syurga orang bagi syafaat kerana dia anak Nabi? Bukan. Sebab kawan dia dulu di dunia orang soleh, ahli syurga. Kawan tu datang, panggil, bawa dia masuk dalam syurga. Subhanallah. Yang ni persahabatan yang Nabi ajar. Sampai semua dah hijrah pergi Madinah, kesemua sudah berhijrah ke Madinah, ada beberapa orang belum berhijrah, tak sampai 10. Tak sampai 5 orang lelaki waktu tu yang belum berhijrah, tak sampai 5 orang, antaranya Rasulullah, Abu Bakar, Ali bin Abi Talib, dan berapa orang? Sikit je. Allah tinggalkan Abu Bakar bersama Nabi di Mekah untuk menjadi peneman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan teringin tak naik kereta dengan saya? Perasan bila naik kereta sekali kan, pergi makan tak apa dah. Ni saya perasan ni kan. Tuan-tuan, Allah pilih Sayyidina Abu Bakar, teman Nabi SAW. Menangis Abu Bakar bila dapat berita pada hari nak berhijrah, bila Nabi kata innallaha adzina li bil hijrah, Allah izinkan aku untuk berhijrah wahai Abu Bakar. Abu Bakar kata as-suhbata ya Rasulullah. Nabi kata suhbah. Nabi kata ya, kamu yang teman. Menangis Abu Bakar. Seronoklah tuan-tuan. Rasulullah bukan imam masjid, bukan qadhi, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar kata, ya Rasulullah, sebenarnya aku telah siapkan 2 kenderaan. Yang ni kawan bijak, kawan yang sangat bijak, meniru perangai bijak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Nabi memahami kawan-kawan sahabat, Abu Bakar sangat memahami Rasulullah. Ya Rasulullah, 2 kenderaan telah pun disiapkan. Unta. 1 untuk kamu, pakailah Rasulullah. 1 untuk aku. Apa jawab Nabi? Tengok kawan, tengok Nabi ajar Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, unta untuk musafir ini aku terima dengan harga. Dengan harga. Bermaruahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau kawan nak bayar untuk makan dengan kita waktu malam, kita pun kata lega, sila. Tak apa saya bayar ni, sila. Bukan nak berebut, sila, suruh dia pergi. Bila Abu Bakar nak sedia kenderaan unta, tuan-tuan, kalau untuk musafir, unta yang paling mahal adalah unta untuk musafir, sebab dia yang paling gagah. Kalau unta daging ni biasa je 5-6 ribu, sekarang hari ni mungkin 7 ribu seekor, 7. Kalau unta untuk musafir, dia sangat kuat, tinggi, gagah, besar, yang 2 bonggol tu. Kemudian Nabi kata illa bisaman ya Abu Bakrin, padahal kawan baik. Waktu Nabi hijrah umur sudah 53, Abu Bakar 50, Nabi 53 waktu hijrah. Ni sirah lah ni. Dah berkawan berpuluh-puluh tahun, takkan Abu Bakar nak sediakan unta seekor pun Nabi nak bayar? Nabi kata illa bisaman 2 kali. Nabi ajak bermaruah, bukan seronok dengan harta orang.
sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah. Kena tengok akhlak Nabi. Jadi bermaruah seperti Rasulullah, berakhlak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suka untuk memberikan harta dia kepada orang, dan Nabi tak suka minta harta orang kecuali untuk jihad fi sabilillah. Yang tu tabarruk. Sedekah fi sabilillah yang tu lain. Bila hijrah naik Gua Thur, sebab kerajaan Mekah mengejar Nabi SAW dan Abu Bakar, maka kedudukan Madinah ke sana. Madinah ke sana, Mekah di sini, Gua Thur di belakang, tuan-tuan. Tetapi kerana kebijaksanaan Rasulullah, bukan seorang Rasul semata-mata, tapi Nabi juga pemimpin, Rasulullah juga panglima perang, Rasulullah juga pernah berniaga perniagaan terbesar Mekah, perniagaan terbesar bandar Mekah, dengan bawa balik keuntungan yang tidak pernah dilihat oleh Sayyidatuna Khadijah, pemilik barang-barang perdagangan tadi. Ini nak beritahu Rasulullah ni bukan akhirat sahaja ketua, hak urusan dunia pun, Masya Allah. Strateginya, bila kerajaan Mekah kejar, maka Nabi pun patah balik. Bukan Nabi patah, Nabi guna jalan, Nabi berundur ke belakang, naik Gua Thur. Siapa yang pernah pergi umrah, pergi tengok Gua Thur. Nak panjat dia tak lama, 3 jam saja. No? Panjat Gua Thur, balik, tak pergi masjid. Yang tu tak mau kan? Sebab pergi solat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada mendaki Gua Thur. Dan no? Saya setiap kali pergi nak daki Gua Thur tu, saya kata saya kalau balik ni terlepas asar, maka saya kira-kira tak perlu kan, tengok je daripada jauh, tinggi. Tanya orang berapa jam ni? 3 tak dia. Tiap-tiap kali pergi umrah lalu tengok, teringin daki, tapi bila tengok 3 jam tu, turun 1.5 jam, naik 3 jam, kalau laju 2 jam. Umur saya ni 3 lah, RNR banyak, berhenti. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, yang terlibat dalam misi hijrah Rasulullah, Abu Bakar, Amir ibn Fuhairah, Abdullah ibn Urayqid, Abdullah bin Abi Bakar, Asma binti Abi Bakar. Siapa boleh ulang 6 nama ni, RM100. Duit ada tak? Ada. 6 nama ni RM100, 6 nama tadi. Yang ni antara nama yang terlibat dalam misi hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk atas Gua Thur 3 hari. 3 hari itu ada seorang yang naik tiap-tiap hari, 2 orang yang naik tiap-tiap hari. Antara yang naik gunung yang tinggi itu tiap-tiap hari menghantar makanan pada waktu petang atau malam. Namanya ialah seorang wanita, Asma binti Abi Bakar, kakak kepada Aisyah tapi ibu lain-lain. Kakak kepada Aisyah binti Abi Bakar tapi ibu lain-lain. Asma itu kakak. Sayyidatuna Asma umur ketika itu belum sampai 15. Belum sampai 15, tiap-tiap petang atau malam dia yang daki gunung tu. Lepas ni kalau pergi Gua Thur teringat cerita. Remaja wanita ini yang menghantar makanan untuk Rasulullah dan ayah dia, iaitulah Abu Bakar.
Subhanallah. No? Sayyidatuna Asma dikebumikan di perkuburan Ma'la. Siapa yang pernah pergi umrah tu dia tahulah. Di situ ada Asma binti Abu Bakar, ada Khadijah bintu Khuwailid, ada Abdullah ibn Zubair ibn Awam di situ. Ada ramai sahabat di situ. Di Mekah berjalan kaki je. Daripada Masjid Haram tuan-tuan berjalan kaki keluar kod pintu Marwah. Pintu Marwah tu terus jalan kaki. Tak jauh, setengah jam saja. Nah, saya berjalan selalu yang tu. Sempat kalau setengah jam sempat keluar duha tu, habis sembahyang duha keluar berjalan ataupun asar sempat. Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar, remaja wanita inilah yang naik petang ataupun malam, dialah yang naik turun kemudian balik ke rumah. Jauh tuan-tuan. Rumah Sayyidina Abu Bakar di Hilton hari ni. Siapa pernah pergi umrah? Rumah Sayyidina Abu Bakar di Hilton hari ni. Bukan Abu Bakar duduk Hilton. Hilton tak ada lagi, tapak tu. Tuan-tuan masuk dalam Hilton, dia tulis Musalla Abi Bakrin ataupun Musalla Abu Bakar, surau Abu Bakar. Tapak surau tu bawah sekali, itu rumah Abu Bakar. Mekah nak pergi Gua Thur jauh berkilometer. Saya tak pasti, saya tak ingat 6 kilometer ke apa-apa. Siapa ada? Orang Mekah ada tak sini? Murung sangat. Ada orang Mekah ataupun yang baru balik Mekah. Mana dia bin? Ingat tak? Dah duduk lama tu. Tak ingat. 6-7 kilometer kot, wallahu alam. Tuan-tuan bayangkan remaja wanita ni keluar daripada rumah ayah dia di Hilton hari ni, naik binatang tunggangan wallahu alam ataupun jalan kaki sampai Gua Thur, daki pula. Subhanallah. Ni antara watak-watak utama, no, untuk kita cerita kepada anak-anak perempuan yang membantu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang membantu kejayaan hijrah Nabi, Asma binti Abi Bakar, sehingga Islam ini boleh disebarkan di Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah. Tuan-tuan bayang banyak mana hari ini orang masuk Islam, nama-nama ini berjasa di dalam proses hijrah itu. Masya Allah. Kemudian Nabi sampai di satu tempat, tak ada siapa boleh kejar Nabi sebab Nabi dan Abu Bakar mengupah seorang pakar jalan padang pasir namanya Abdullah ibn Uraiqid, dan dia bukan Islam. Nabi upah satu orang bukan Islam, mahir selok belok padang pasir. Saya waktu belajar 2001 dulu sirah di Syria, 2001 mata pelajaran sirah, mahir selok belok perjalanan padang pasir. Tok guru saya hurai, Syekh Nadir Samman rahimahullah. Saya ingat lagi 2001, saya masih ingat nama dia. Semoga Allah mengampunkan beliau. Kemudian bila dia kata selok belok padang pasir, saya kata padang pasir ada apa? Selok belok apa, bukan susah pun padang pasir. Tuan-tuan, waktu saya pergi umrah ada satu tahun waktu belajar tu, saya pergi umrah, saya ke padang pasir saja. Kami ambil van. Tuan-tuan kalau boleh bahasa Arab tak apalah, ambil van, ambil kereta sendiri pergilah. Takut ambil van dia hantar pergi Mesir kan, pergi wallahu alam lah pergi mana kan, kena boleh bahasa Arab sikit. Ambil van, bagi tahu kat dia kami nak pergi padang pasir, nak masuk dalam. Dia kata ada. Dia pun dia bawa satu tempat. Kemudian sampai satu tempat tu ada ATV.
UTC ke ATV? ATV betul dah kan? UTC syarikat bas. Ada ATV. Lama dah saya naik tuan, 2000 berapa? 2004 ke 2000 macam itulah, 2003 4 saya tak ingat. Ada ATV. Maka kami naik 3-4 orang naik ATV ni banyak sikit supaya boleh naik 2-3 jam pergi masuk sampai dalam padang pasir. Mula-mula seronok, bawa 5 minit masuk, bawa 5 minit lagi, 10 minit tengok belakang, nampak lagi ada van, ada semua kereta. 15 minit kadih belakang tak nampak apa. Kita kata kita hebat dah ni, jom masuk dalam padang pasir, bukan ada apa. Kemudian bila masuk dalam lagi tuan-tuan, lepas 20 minit, 25 minit, tengok kanan, kiri, depan, belakang hanya butiran pasir. Bukit tak ada, pokok tak ada, batu tak ada. Tuan-tuan nak pergi ke mana? Bila saya dengan kawan-kawan 2-3 orang je, kami berhenti tengok kanan, kiri, depan, belakang, hanya butiran pasir. Dia tak ada pokok yang tanda, tak ada bukit yang tanda, dia tak ada batu yang tanda. Nak pergi ke mana? Waktu tu baru teringat sirah yang kita belajar. Maksudnya jalan padang pasir ni, kalau dia sebut pakar padang pasir punya perjalanan, orang lain tak tahu. Maka Nabi upah Abdullah bin Uraiqid yang bukan Islam, Sayyidina Abu Bakar upah penunjuk jalan. Abdullah bawa Rasulullah guna jalan pantai yang sangat jarang digunakan, sehingga jalan pantai ini tempat untuk jumpa telaga minum air pun tak ada, dan ia boleh membahayakan nyawa, membawa maut. Tuan-tuan boleh baca kisah, dia boleh bawa maut. Kalau kita salah pilih jalan, telaga air tak ada, maut di tengah-tengah padang pasir. Satgi kita tengok macam mana Nabi jumpa satu kemah yang ada orang, ada Ummu Ma'bad. Satgi 2 kisah tu je pun. Satu hak ni yang Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum, dan satu lagi Ma'bad Atikah Al-Khuzaiyah, Ummu Ma'bad. Kemudian dah Nabi upah, Nabi pun guna jalan tu. 1 Rabiul Awal Nabi bergerak. 1 Rabiul Awal tuan-tuan, keluar daripada Gua Thur. 12 Rabiul Awal sampai di Pekan Madinah. Bukan di Quba. Di Quba 8 Rabiul Awal sampai Quba sampai. Di Quba 8 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal Nabi sampai di Pekan Madinah. 1 hari bulan Nabi keluar, 2 hari bulan dalam perjalanan, 3 hari bulan dalam perjalanan, 4 hari bulan dalam perjalanan. Mekah umum, siapa dapat Muhammad, hidup atau mati, 100 ekor unta. 100 ekor unta, bukan 100 ekor ayam. Walaupun ayam hari ni sekilo RM9, RM10. 100 ekor unta, kalau seekor 7,000, 100. Tuan, dia harta yang besar, 1 ekor unta. Kerajaan Mekah isytihar, siapa dapat Muhammad, hidup atau mati, 100 ekor unta. Semua penduduk Mekah dengar, termasuk seorang pakar menjejak kesan. Dia panggil ilmu iqtisasul athar, ataupun dia panggil qiyafah, ilmu qiyafah. Yang ni guru saya bagi tahu juga, ilmu tu ada pada zaman tu. Arab kalau dia tengok tapak kaki unta, dia tahu unta ni kabilah mana punya unta. Tapak kaki unta. Kalau dia nampak tapak kaki manusia, dia tahu lelaki atau wanita. Berapa hari dah lalu di sini, kabilah mana, dia menuju ke mana.
ilmu tu nama ilmu qiyafah. Antara kabilah yang paling cekap dengan ilmu qiyafah, nama dia kabilah Mudlij. Ni semua dalam sirah. Kabilah Mudlij paling pakar ilmu qiyafah. Dia tengok tai unta, dia pegang tai unta, dia kata unta ini unta Madinah, bukan unta Mekah, sebab tai dia ada biji kurma, tamar. Unta lain tak makan buah kurma kecuali unta Madinah, sebab di Madinah banyak kurma. Tu satu daripada maklumat yang kami belajar dululah, ilmu qiyafah. Kemudian kata Suraqah. Ni cerita Suraqah yang mengejar Nabi ni, tuan-tuan. Ringkas je, saya cerita sikit je. Ni saya cerita sirah untuk tuan-tuan kaji sirah. Malam ni saya sebut 0.1% sirah. Sikit je. Suraqah ni dia duduk dengan kaum dia, Bani Mudlij, semua pakar. Dia antara yang paling pakar menjejak tapak ni, Suraqah ni. Selain daripada dia penyair dan juga penunggang kuda yang handal. Dia duduk dengan kabilah dia. Satu orang kabilah dia datang bagi tahu, wahai Suraqah, aku nampak Muhammad. Aku rasa yang tu memang Muhammad. Di jalan sekian. Kalau kita petua hari ni RNR Gurun, RNR Sungai Perak, aku nampak ada bayang 3-4 orang, aku yakin yang tu Muhammad. Kabilah Mudlij ni banyak pakar menjejak tapak. Bila ada satu orang daripada kabilah yang sama mai bagi tahu, maka kata Suraqah, fa'araftu annahum hum. Aku tahu bahawa 4 atau 3 orang tu mesti Muhammad. Disebabkan aku tamak dengan 100 ekor unta, aku pun cepat-cepat bagi tahu, bukan, tu bukan Muhammad. Orang tu aku pun nampak dah, tu orang lain. Dia nak tutup berita tu untuk Suraqah ini pergi, untuk dia yang nak pergi. Tuan-tuan, betul, dia siapkan kuda, dia siapkan tombak ataupun panah, kemudian dia pergi ikut jalan yang susah tadi. Bila ikut jalan yang susah, Suraqah sudah tahu ke mana Rasulullah dan Abu Bakar, sebab dia dah nampak jejak. Walaupun sudah berhari, dia dah nampak jejak. Dia tahu di sini Rasulullah, di sini Muhammad, di sini Abu Bakar. Waktu itu ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Amir ibn Fuhairah, ada Abdullah ibn Uraiqid. 4 orang. Bukan 2, tuan, 4. Ada riwayat sebut 3. Akhirnya sampailah Suraqah nampak Nabi dan Abu Bakar. Dia tunggang kuda, nampak Nabi, dan Abu Bakar menunggang unta. Sampai nampak betul Rasulullah. Lalu Suraqah pun kejar. Dia cepatkan kuda dia pun kejar Nabi, dan akhirnya dia kata, sehingga aku boleh menombak Muhammad waktu tu. Dah terlalu dekat. Ketika itu pasir membenamkan kedua-dua, keempat-empat kaki kudaku, sehingga aku tergolek-golek di atas tanah. Bukan pasir jerlus, pasir biasa, kuda boleh berlari. Tapi bila dekat dengan Nabi dah, keempat-empat kaki kudaku masuk ke dalam sampai ke lutut kuda, aku tergolek di atas tanah. Aku melihat Abu Bakar memandang ke belakang, ke depan dan ke belakang, tetapi aku melihat Muhammad masih lagi melihat ke arah depan. Nabi buat tak heran je, sallallahu alaihi wasallam. Nabi jalan. Abu Bakar yang cemas bukan dia tak percaya dengan Allah, tetapi cemas kerana dia risaukan keselamatan Nabi. Kata Suraqah yang meriwayatkan kisah ni, dia kata, aku melihat Abu Bakar yang tengok depan belakang. Rasulullah masih memandang ke depan. Nabi relax aja. Suraqah naik balik kuda dia kata, aku pecut dengan lebih dekat. Ketika aku nak sampai dekat, aku mendengar Muhammad membaca. Nabi dia baca Quran.
sallallahu alaihi wasallam. Kita musuh nak dekat dah, takkan nak zikir lagi, ambil batu lah nak baling, batu keluarkan panah. Kata Suraqah, sehingga aku mendengar Muhammad masih memandang ke depan dan masih membaca sesuatu. Ambil baca Quran sambil berjalan, sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sekali lagi kuda dia jatuh, bergolek-golek dia, sedangkan dia penunggang kuda mahir. Dia tak, kalau angkat tayar 2 tiang 3 tiang tak turun lagi. Tak faham ni bahasa mak rempit Kedah. Kalau angkat lagi tak sampai 2 tiang, tak jatuh lagi tayar tu, duk angkat lagi. Maksudnya mahir. Suraqah ni bukan mana boleh saja-saja naik kuda jatuh, tak boleh. Maka Suraqah tahu ketika jatuh kali kedua, dia kata kalau aku jatuh kali ketiga, ini Rasulullah. Nampak tuan? Tak Islam tapi ego untuk menerima Islam. Kalau aku jatuh sekali lagi, fa'araftu anna hadzal rajul mahmiyun minallah. Dia kata kalau aku jatuh sekali lagi, lelaki ini sedang dilindungi oleh Allah, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia naik sekali lagi dekat dengan Nabi, kali itu pun jatuh, tergolek-golek dia. Ketika dia jatuh dan begitu dekat dengan Abu Bakar dan Rasulullah, dia pun panggil, wahai Abu Bakar, selamatkan aku. Abu Bakar tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana? Itu bahasa saya lah kan, bahasa saya dah terjemah, dah olah lah. Ya Rasulullah, dia minta tolong. Itu kata Abu Bakar, ya Rasulullah, Suraqah minta tolong. Dia pun kenal sebab orang Mekah. Ya Rasulullah, Suraqah minta tolong. Nabi kata tanya apa dia nak. Nabi kata tanya apa yang dia nak. Nabi pun pergi, Abu Bakar pun pergi, tanya apa yang kamu nak. Wahai Muhammad, kerajaan Mekah sediakan 100 ekor unta. Wahai Muhammad, aku takkan tangkap kamu, sebab daripada tadi beberapa kali aku jatuh dan aku tahu siapa kamu. Wahai Muhammad, tuliskan sebuah buku, surat, kitab. Dalam bahasa Arab kadang-kadang bermaksud surat, risalah. Dalam Sahih Bukhari apa semua, kalau ditulis kitab tu kadang-kadang dalam hadis, teks hadis dia bermaksud surat, kitab. Balaghani kitabun minar Rum, telah sampai kepada aku surat daripada kerajaan Rum. Kitab ni surat. Wahai Muhammad, buat satu surat keamanan, aku boleh guna nanti bila-bila masa saja, dan aku berjanji untuk balik dan tak bagi tahu kepada siapa-siapa tentang kedudukan kamu. Dia janji dengan Rasulullah. Lepas dia cerita kat Nabi siapa yang dapat tangkap kamu wahai Muhammad, dapat 100 ekor unta. Aku hari ni tak dapat lah yang tu, sebab aku akan balik macam tu je. Sebelum dia balik, Nabi panggil. Nabi kata, wahai Suraqah. Ini dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, wahai Suraqah, kaifa bika idza labista siwarai Kisra. Apa pendapat kamu? Tuan-tuan, Nabi daripada Mekah sehelai sepinggang pergi ke Madinah, belum ada kerajaan, belum ada kuasa, harta pun tak ada, tak bawa apa waktu tu. Nabi kata, wahai Suraqah, maukah kamu satu hari nanti kamu dipakaikan 2 gelang kebesaran kerajaan Kisra? Waktu tu Kisra ni macam Amerika Syarikat. Gelang yang dipakai di sini, yang Maharaja tu pakai ni di sini, tak gelang kecil tu. Tuan-tuan, hari ni orang kaya pakai jam berapa? 3,000, 450,000 pun ada jam. Itu orang kaya hari ni. Maharaja Kisra punya gelang kebesaran.
ketika Nabi sebut kepada Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum, ya Suraqah, tuan-tuan, Rasulullah digelar sebagai As-Sadiqul Amin di Mekah. Sebelum menjadi Rasul, Nabi dipanggil Al-Amin, orang yang tidak pernah khianat, amanah, orang yang amanah. As-Sadiq, remaja yang tak pernah berbohong. Rasulullah sebelum jadi Rasul di Mekah. Suraqah tahu ketika mana Muhammad sebut, wahai Suraqah, bagaimana satu hari nanti aku janji kamu dipakaikan dua gelang Kisra kebesaran, dua gelang kebesaran Kisra. Sehingga Suraqah ni, sehingga dia gelak ketika tu, tuan-tuan. Dia ketawa sebab dia tahu Muhammad tak tipu, tetapi dia tengok keadaan Muhammad waktu tu berdiri dalam keadaan bukan kata negeri, bukan kata kampung, rumah pun tak ada. Rumah pun Nabi tak ada, tapi boleh janjikan dua gelang kebesaran Kisra. Dua gelang itu untuk didapati, diperolehi, mestilah dijatuhkan kerajaan Kisra. Nak jatuh macam mana ni kamu Muhammad, rumah pun kamu tak ada. Suraqah gelak-gelak bila Nabi sebut. Bukan dia menghina, tapi dia nampak benda tu mustahil. Tapi dia balik membawa janji itu, tuan-tuan, sampai Nabi wafat, gelang itu tidak dipakaikan di tangan Suraqah. Mana janji Nabi SAW. Sehinggalah Abu Bakar wafat, gelang itu tidak dipakaikan di tangan Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam waktu Nabi hidup. Suraqah masuk Islam waktu Nabi hidup. Sampai Abu Bakar wafat, tidak dipakaikan gelang itu. Di mana janji Nabi? Ketika Sayyidina Umar memerintah bumi, Sayyidina Umar, zaman keemasan Khulafa Rashidun, zaman keemasan Khulafa Rashidun, Sayyidina Umar memerintah. Sayyidina Umar menggerakkan tentera untuk berperang dengan Parsi dan mengalahkan Parsi. Kalah, tuan-tuan, Parsi. Subhanallah, Masya Allah. Tuan-tuan bayang, bila kerajaan tu kalah, keseluruhan kekayaan kerajaan tu dibawa ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Keseluruhan kekayaan kerajaan itu dibawa ke bumi Madinah, kata Sayyidina Umar. Sebentuk cincin pun tidak hilang ketika mana kekayaan itu dibawa, dipindahkan oleh tentera-tentera Islam. Masya Allah. Yang ni bukan emas lah, saya tunjuk je cincin emas. Ini perak, buat contoh. Sebentuk cincin emas pun tak hilang ketika perbendaharaan itu dipindahkan ke Madinah Munawwarah. Tuan-tuan bayang kaya mana Madinah waktu tu. Bila barang-barang peribadi Maharaja Kisra dilonggokkan di depan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar melihat gelang tadi, gelang kebesaran tadi. Bila dia pegang gelang itu ada dua, sebab Nabi sebut dua. Siwaran Nabi sebut, siwaran Nabi sebut dua gelang. Bila Sayyidina Umar pegang gelang itu, dia pun panggil Suraqah ibn Malik yang waktu tu tak silap saya dah umur 70 lebih. Dah umur 70 lebih. Masya Allah. Untuk membuktikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar panggil Suraqah. Sayyidina Umar kata, ya Suraqah, ingatkah kamu dulu Nabi berjanji dengan kamu ketika kamu mengejar Rasulullah untuk dipakaikan dua gelang kebesaran? Pada hari ini aku menjalankan amanah Nabi. Ini dia dua gelang kebesaran tersebut. Bagi kat Suraqah, pakai. Hijrah, no? Kisah hijrah. Dan penutup untuk ceramah pada malam ni, tuan. Tuan Lena ke dengar ni, diam.
Lawak tak ada, minta maaf tuan-tuan, tak ada lawak ceramah saya macam tu lah. Pisibik tuan-tuan mai juga. Kemudian Nabi jumpa Ummu Ma'bad tadi, kemah. Kawasan yang Nabi lalu tu R&R tak ada, hentian sebelah pun tak ada. Ada satu kemah. Dalam kemah tu ada satu orang wanita tua dengan suami dia. Nabi pergi ke situ, bagi salam. Nabi pun bagi tahu, Nabi kata ada tak sesuatu yang kami nak, yang kami boleh beli untuk makan? Tak ada, kata Ummu Ma'bad. Ada tak sesuatu yang kami boleh beli untuk makan di rumah ni? Ummu Ma'bad kata tak ada, wahai pemuda-pemuda. Kemudian kata Rasulullah, boleh tak kami jadi tetamu kepada puan? Tuan-tuan, orang Arab menjadi tetamu itu adalah mulia. Atau memuliakan tetamu itu satu yang sangat mereka suka. Orang Arab. Yang ni saya sempat rasa tuan-tuan. Yang ni saya sempat tengok keadaan ni waktu saya pergi negara Arab dulu. Masya Allah. Tuan-tuan boleh masuk dulu lah, 20 tahun yang lepas, tuan-tuan boleh masuk minta izin mana-mana rumah Arab untuk jadi tetamu. Di Kuwait ke, di Qatar ke, di Palestin ke, Syria ke, Mesir ke, Iraq ke, semua mana-mana negara Arab. Tuan-tuan boleh minta untuk jadi tetamu dan bukan aib, dan dia akan muliakan tuan-tuan selama 3 hari. Dia tak tanya datang mana, nak masuk ambil apa dalam rumah ni, tak tanya. Hak tu tetamu hari ni. Bahaya sikit zaman tu, Masya Allah. Sebab tu Nabi minta boleh tak kami jadi tetamu. Ummu Ma'bad kata, wahai pemuda-pemuda sekalian, rumah saya kurma sebiji pun tak ada, setitis air pun tak ada. Bukan rumah, kemah, bukan rumah, khaimah sahaja. Suami Abu Ma'bad pergi mengembala kambing beberapa ekor, kesemuanya kurus sebab musim panas. Maka Nabi pun tanya, ada tak kambing yang berbaki di rumah ni? Jawab Ummu Ma'bad, ada seekor kambing betina yang kecil, belum pernah apa nama ni, dengan jantan apa binatang mengawan. Kambing kecil belum pernah mengawan dan sakit, sebab tu dia tak keluar. Kambing itu ada di belakang. Nabi kata tolong bawa datang ke depan. Bawa datang ke depan, Nabi pegang, bismillah. Nabi pegang perut kambing tu, Nabi kata bismillah. Nabi pegang di bahagian bawah, bahagian susu tu. Nabi kata bismillah. Nabi baca. Lalu kembung perut kambing tadi. Nabi kata Ummu Ma'bad, lama bersembang. Nabi kata Ummu Ma'bad, ambil bekas. Ummu Ma'bad ambil bekas, letak, Nabi perah sallallahu alaihi wasallam. Letak, Nabi perah penuh. Nabi bagi Ummu Ma'bad. Nabi kata, wahai Ummu Ma'bad, ambil bekas lain. Mulia Nabi. Ambil bekas lagi. Ummu Ma'bad masuk, ambil lagi bekas, dah ada penuh. Semua dah penuh. Nabi kata Ummu Ma'bad, ishrabi. Masya Allah. Nabi kata Ummu Ma'bad, minum. Tengok akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah agak, sepatutnya siapa minum dulu? Kita lah, dah lah kita imam masjid, takkan nak bagi kat orang lain. Dah lah kita AJK, takkan nak bagi kat orang lain. Dah kita qadhi, takkan nak bagi kat orang lain. Akulah, dah lah penceramah, takkan orang lain dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Ummu Ma'bad, ishrabi, minum. Ummu Ma'bad kata, kamulah wahai pemuda. Dia tak kenal yang tu Nabi. Dia kata kamulah, kamu yang perah. Masya Allah. Nabi minum, semua minum, habis semua kenyang. Ummu Ma'bad pun dah kenyang. Nabi pun minta izin, Ummu Ma'bad, kami minta izin. Nabi teruskan perjalanan. Abu Ma'bad balik. Bila Abu Ma'bad balik,
Abu Ma'bad masuk dalam rumah, tengok bekas-bekas berisi susu. Abu Ma'bad tanya, tidak ada binatang yang aku tinggalkan kecuali seekor yang kecil ni dan sakit. Anna laki al-laban, anna tu daripada mana kamu dapatkan susu ni? Dia kata tadi mai satu orang laki-laki, dia yang perah susu ni. Abu Ma'bad kata, wahai Ummu Ma'bad, ceritakan sifili zalikar rajul. Sifi ni fi'il amar kepada seorang perempuan, macam uktubi, ishrabi, sifili zalikar rajul. Ceritakan kepada aku, wahai Ummu Ma'bad, siapa dan bagaimana lelaki ini. Perkataan yang keluar daripada Ummu Ma'bad ketika itu menjadi hadis yang agung yang diriwayatkan sampai hari ini. Bila Ummu Ma'bad tengok suami dia, Ummu Ma'bad kata, tadi telah datang kepada kami seorang lelaki yang penuh dengan keberkatan. Wajahnya berseri-seri. Beliaulah yang paling berseri di antara 3 orang yang datang tadi. Apabila dia bercakap, dia tidak meninggikan suara. Bila dia bercakap dengan kawan-kawan dia, dia melihat ke arah muka kawan-kawannya sallallahu alaihi wasallam. Jumpa baru beberapa minit, begitu sifat Nabi yang orang faham. Kita kawan lama dah, bila orang tanya kenal tak dulu kawan ni, yang mana? Hak tak pernah pergi main Jumaat tu. Hak tak pernah pergi sembahyang Jumaat. Ingat perangai kita. Allah. Nabi orang jumpa 1 jam. Ummu Ma'bad cerita, apabila dia bercakap, semua orang mendengar dia bercakap. Wajahnya penuh dengan cahaya dan juga senyuman. Ummu Ma'bad cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam tak angkat suara, dia serta macam-macam perangai Nabi, banyak senyum. Semua orang mentaati dia. Orang tu bukan ramai pun, 3 orang je, tapi nampak mentaati Rasulullah. Waktu tu Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, no? Dan kemudian bila dia bagi tahu macam tu, Abu Ma'bad pun kata, aku yakin lelaki itu ialah pemuda yang dicari oleh Quraisy. Abu Ma'bad dia pun tak tengok, tapi bila dia dengar akhlak baik yang luar biasa, dia tahu Quraisy pernah cerita lelaki yang mengaku kata dia Nabi adalah dulunya orang yang paling baik dalam masyarakat kota Mekah, sehingga kami memanggil dia Al-Amin. Masya Allah. Orang tak kenal Nabi nak cerita Muhammad mana ni? Muhammad paling baik di kota Mekah, yang tak pernah mencarut, tak pernah curi, tak pernah tipu, tak pernah mengumpat orang di belakang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalau kita meninggal, kita mati, orang menyebut tentang kebaikan kita dan memohon untuk Allah mengampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Di tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita menghadiri masjid untuk semayang berjemaah di masjid. Yang ni last 2 minit insya-Allah. No, mayang berjemaah di masjid, sebab kata para sahabat, ketika kami dengan Rasulullah, yang tak datang berjemaah di masjid hanyalah munafik sahaja. Siapa yang nak challenge diri dia untuk buang sifat munafik, Allah bersih 100%, yang ni tuan-tuan boleh buat. Untuk Allah bersih 100% daripada sifat munafik dan selamat daripada neraka, sembahyang 40 waktu berserta takbiratul ihram yang pertama imam. Sembahyang 40 waktu berserta dengan takbiratul ihram imam. Bukan mai rakaat kedua, bukan datang rakaat ketiga, bukan datang rakaat keempat. Sebanyak 40 waktu tuan-tuan cuba buat. Allah membersihkan jiwa dan hati tuan-tuan daripada sifat nifaq, insya-Allah. Tuan-tuan try buat dan pakat-pakat rasalah, insya-Allah. No, benda tu buat baru dapat tahu macam mana keadaan dia. Jadi saya rasa setakat tu dulu untuk malam ni, sekadar tu saja untuk ceramah kita pada malam ni. Semoga
kita semua mendapat iktibar, teladan daripada apa yang saya sampaikan. Di depan ni ada brosur, bukan kutipan derma, pengambilan pelajar sekolah saya. Nama sekolah kami Akademi Darul Ifta, pusat pengajian yang mengeluarkan mereka-mereka yang insya-Allah mahir dengan asas penfatwaan. Belajar umur 11 mula. Tuan-tuan yang ada anak-anak umur 11 atau 12 boleh mengambil, ada 200 brosur di depan. Tapi dia punya pengajian agak tinggi. Dia masuk umur 11, umur 12 wajib habis 30 juzuk. Kami dah ada 40 orang pelajar daripada seluruh Malaysia. Malangnya daripada Pahang belum ada. Dulu ada seorang tergelincir sebab tak boleh bawa silibus. Agak berat sikit silibus dia. Umur 11 dan 12 30 juzuk, 13 dan 14 Sahih Muslim. Ringkasan Sahih Muslim, hadis 40 dan kitab Al-Bulughah. Al-Bulughah ni tak banyak, dalam 400 hadis. Campur tu lah dalam 2000 semua sekali. Tapi indama yatakharraju hadha at-talib min ma'hadina insyaallah yaktub bil arabiyyah, yatakallamu bil arabiyyah wa yu'allif bil arabiyyah insyaallah. Saya beritahu tadi dalam bahasa Arab, saya kata siapa yang keluar daripada sekolah kami insyaallah. Pengajian dia 12 tahun tuan-tuan. Masuk umur 11, habis umur 23. Yang berani saja, kalau berani sila tampil. Betul Dulu ada seorang wakil Pahang dan dia pun tak boleh bawa kan. Jadi saya nak carilah hari ni kalau ada wakil ni. Wakil. Tahun ni saya buat pengambilan. Saya tak buka tiap-tiap tahun. Pelajar 40 saja. 40 sikit je pelajar dia. Tapi sekolah alhamdulillah. Jadi sekadar tu saja. Siapa yang ada kenalan, saudara Mara boleh ambil di depan brosur ni, flyers. Setakat tu dulu. Terima kasih kepada seluruh pihak masjid atas jemputan. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, wahai Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, wahai Allah manfaatkanlah ilmu yang telah Kau curahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami wahai Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, dalam majlis yang mulia ini kami yakin ada di sana yang doanya sangat dimakbulkan oleh-Mu wahai Allah. Maka dengan doa orang-orang soleh tersebut wahai Tuhan, ampunkan dosa kami, masukkan kami semua dalam syurga ya Allah, bersama ahli keluarga kami, tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat wajah-Mu dalam syurga insya-Allah. Amin ya dzal jalal wal ikram ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.